KPM. Wah, petang-petang macam ni kan dapat pula minum air mangga, dapat pula minum air sejuk. Memang sedap. Wah, jap, ni sampah ni nak buang kat mana? Ni tak ada tong sampah, Mat. Ada tong sampah. Akmal, nanti. Akmal nak buang sampah ya? Tapi masalahnya cikgu, sampai ada 3 tong sampah ni, nak buang yang mana satu? Yang inikah, yang inikah, yang inikah? Okey, sampah tu ada kategori dia. Kalau aku nak tahu tong sampah mana yang sesuai, kita masuk kelas dulu boleh? Nanti cikgu terangkan. Tong sampah pun ada kategori dia? Alamak! Hai kawan-kawan, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang ke Prasekolah bersama dengan saya Abang Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Saya pasti murid-murid dah tak sabar dah. Nanti dulu, yang mana Abang Akmal nak memperkenalkan guru kita kali ini. Saya pasti murid-murid dah nampak dah kan profilnya. Inilah dia, kita bersama dengan Cikgu Fatimah, Cikgu Fatimah. Ya, saya Cikgu Fatimah. Ya. Okey, apa khabar Akmal? Sihat, cikgu. Okey. Ya, cikgu. Sebenarnya bukan kita berdua sahaja tau, cikgu. Ya. Kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat kita. Siapakah beliau? Inilah dia, Cikgu Duzaimah. Apa khabar, Cikgu Duzaimah? Baik. Cikgu Duzaimah, Cikgu Fatimah. Ya, saya. Saya pasti murid-murid mereka agak keliru dan tertanya-tanya apa kaitan gimmick yang kita lakukan tadi. Sampai ada 3 jenis tong sampah dengan mata pelajaran yang kita nak belajar. Kali ini, Cikgu Fatimah. Okey. Gimik yang kita lakukan tadi adalah berkaitan rapat dengan apa yang kita nak belajar hari ini, Abang Akmal. Dan murid-murid di rumah mesti tak sabar nak tahu apa fungsi tong sampah yang ada di depan. Okey. Kalau kita lihat di sini ada 3 jenis tong sampah. Betul. Iaitu tong sampah yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, tong sampah yang pertama kita gunakan untuk buang sampah yang berkaitan dengannya dan begitu seterusnya dengan yang ketiga. Kita ada 3 tong sampah iaitu untuk kaca ataupun untuk tin, aluminium, botol plastik dan juga kertas. Okey, di depan cikgu ada beberapa jenis sampah. Tadi Abang Akmal ingat tak? Masa di awal tadi Abang Akmal tengah fikir nak buang macam mana sampah ni. Kat mana tong mana kita nak buang? Betul. Sebab apa, cikgu? Sampai ada 3 pilihan warna yang berbeza. 3 pilihan yang berbeza. Hingga kuning. Apa beza dia, cikgu? Okey, jadi kita boleh buang sampah-sampah tu kita baca. Pertama kita baca, yang kedua kita fikir dan yang ketiga barulah kita lakukan. Ya. Okey, contohlah di sini Abang Akmal. Tadi Abang Akmal pegang air kotak. Betul. Yang dah kosong kotaknya, isinya dan botol plastik. Betul. Jadi Abang Akmal boleh teruskan buang sampah, baca dulu, kemudian fikir dan Abang Akmal tolong buangkan mengikut tong yang betul. Okey. Kalau tong sampah yang berwarna biru ini, dia ada melabelkan kertas. Ya, kertas. Ini kan... Itu kan kertas kotak dia. Okey, jadi Abang Akmal masukkan kotak tu ke dalam tong sampah yang dilabelkan dengan kertas. Okey. Kotak pun di situ juga sebab kotak dibuat daripada kertas. Okey. Cikgu, botol plastik. Botol plastik, tong sampah yang berwarna warna ni, cikgu. warna jingga. Warna jingga. Okey. Tong sampah warna Jingga ke, cikgu? Ini, bukan, cikgu. Warna perang, cikgu, macam tu. Jingga. Oh, jingga, cikgu. Okey. Tong sampah yang berwarna jingga boleh buang botol plastik dan juga aluminium. Saya buang, cikgu. Masukkan. Satu. Okey, murid di rumah. Lihat apa yang Abang Akmal sedang lakukan dan lepas ni kita boleh praktikkan di rumah. Okey, seterusnya cikgu ada di sini mentol. Mentol dalam kategori Kaca. Okey, murid di rumah sekiranya ada botol kaca, kita jangan buang sesuka hati. Betul. Agar tidak mengundang kecederaan. Okey, Abang Akmal masukkan ke dalam tol
Tol pula cikgu. Tong. Tong. Kita sasul. Tak apa cikgu. Okey, maafkan Ni cikgu. kaca cikgu. Kaca, perlahan-lahan buangnya. Ini kalau nak buang sampah yang orang kata jenis kaca ni cikgu kan, buang perlahan-lahan, takut nanti dia akan pecah. Pecah dan mendatangkan kesukaran untuk mengendalikan kepada orang yang bekerja. Okey. Kemudian yang terakhir ialah kotak. Kotak cikgu kata daripada Ini daripada kertas. Kertas tong yang berwarna biru. biru. Okey, Okey. murid di rumah dah dapat lihat apa yang Abang Akmal dan cikgu lakukan di sini. Betul. Jadi fikir dulu sebelum kita melakukannya. Ya. Baca, fikir dan bertindak. Okey. Inilah orang cakap bertindak mengikut arahan. Okey, Abang Akmal. Dah buat semua kan? Betul. Dah baca, dah fikir, dah lakukan. Sekarang cikgu nak ajak menyanyi. Menyanyi? Murid di rumah mesti tak sabar. Kalau nampak je cikgu dengan Abang Akmal kat sini, mesti ada lagu. Kita nyanyikan bersama-sama Abang Akmal dan murid-murid di rumah. Boleh? Tajuk lagunya apa cikgu? Tajuk lagunya ialah Bumi. Oh, bumiku. Oh, bumiku. Bukan. Hijau bumi kita. Hijau bumi kita. Itu kan second single kita cikgu. Yang yang tadi tu. Okey, jadi murid-murid, apa lagi? Kita nyanyi bersama-sama. Yang mana tajuk lagunya adalah Bumi. Hijau. Bumi. Kita. Satu, dua, tiga. Kita nyanyi sama-sama cikgu. Boleh. Murid-murid pun. Sama ya. Hijau Bumi, langit yang membiru, indah ciptaanmu, pandang pun tak jemu. Usah sesekali cuba dicemari, budaya harmoni patut dicontohi. Dengarkan lirik dia tau. Betul cikgu? Betul. Ada mesej. Saya yakin. Satu, dua, tiga. Satu. Belum masuk lagi. Okey. Satu, dua, tiga. Hijau bumiku, langit yang membiru, indah ciptaanmu, pandang pun tak jemu. Sesekali cuba dicemari, budaya harmoni patut dicontohi. Tapi saya suka lirik dia cikgu. Kalau kita dapat lihat kan, hijau bumiku, langit yang membiru, indah ciptaanmu. Seterusnya cikgu, pandang pun tak jemu. Kita kena bersyukurlah. Sebab itu hari ini cikgu nak bawa murid-murid semua belajar mensyukuri atas apa yang kita ada sekarang, iaitu bumi yang hijau, bumi yang sihat lah. Jadi sampah-sampah tu perlu diuruskan dengan betul. Agar orang yang mengendalikan sampah itu senang melakukan proses-proses yang seterusnya. Sebab kalau kita campur-campur je jenis-jenis sampah tu, bercampur rosak. Sebab ada barang yang boleh kita semula untuk menyelamatkan bumi kita. Murid-murid di rumah mesti ingat kan, cikgu pernah terangkan juga bahawa bumi ini perlu dipelihara agar bumi sentiasa hijau dan kita juga memerlukan udara untuk kita bernafas. Kalau bumi kita sakit, kita mendapat udara yang tercemar dan kita pun turut sakit dengan menghirup udara yang tercemar. Itu yang kita tak nak cikgu kan? Itu yang kita tak nak. Baik cikgu. Katanya selepas ini banyak lagi cikgu nak kongsikan, betul? Ya, betul. Banyak aktiviti yang akan kita lakukan di sini dan murid-murid di rumah pun mesti melakukannya selepas ini. Nak tahu apakah antara aktivitinya? Kita berhenti rehat dulu kepada anak semua. Jangan kemana, selepas ini kita akan kembali dalam Prasekolah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal Nazri. Cikgu Fatimah, kali ini Cikgu Fatimah nak kongsikan apa pula dengan murid-murid? Okey, untuk yang seterusnya, cikgu akan menerangkan pemeliharaan dan pemulihan alam sekitar. Pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar ni, di mana cikgu akan terangkan maksudnya dulu. Okey. Maksud pemeliharaan dan pemeliharaan dan kepentingan juga kita akan terangkan untuk segmen ini. Yang pertama sekali, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah tindakan melindungi sumber-sumber tersebut supaya dapat mengekalkan
keadaan semula jadinya. Okey, dan pemeliharaan pula cara penggunaan, pengendalian dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan kerugian, kerosakan dan pembaziran bumi secara ringkas. Okey, Abang Akmal. Okey, kita seterusnya ke kepentingan pula, iaitu kepentingan memelihara dan memelihara alam sekitar. Betul. Okey, kenapa ia penting? Yang pertama ialah untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Okey. Yang kedua, mendapat sumber air yang bersih dan tidak tercemar. Okey. Dan yang ketiga, mengelakkan suhu bumi meningkat dan menyebabkan pemanasan global. Okey. Yang keempat, untuk mengelakkan organisma-organisma seperti harimau, haiwan-haiwan lain pun ada juga, dan tumbuh-tumbuhan tertentu daripada ancaman kepupusan. Dan yang terakhir sekali ialah untuk memastikan bahawa bekalan keperluan asas manusia tidak terjejas. Kerana apa? Kita yang hidup sangat memerlukan bumi yang sihat, bumi yang hijau, kerana membekalkan kita oksigen. Kita memerlukan oksigen yang bersih untuk kita bernafas dan meneruskan aktiviti harian kita dengan baik. Okey, Abang Akmal. Ya. Tahu tak apa itu flora dan fauna? Flora dan fauna ni yang tumbuh-tumbuhan tu kan, cikgu? Ya, flora dan fauna pun memerlukan oksigen yang baik, di mana kita menyeduh oksigen dan membebaskan karbon dioksida. So, kita perlukan tumbuh-tumbuhan untuk membekalkan kita oksigen. Okey. Seterusnya di sini, Abang Akmal. Okey, kita ada sikit aktiviti di mana untuk mengekalkan bumi kita menjadi ceria, hijau. Okey. Okey, di sini di depan Abang Akmal. Tadi kita ada belajar mengenai tong sampah. Okey, tong sampah kita gunakan kita semula agar terpelihara kita punya persekitaran. Okey, Abang Akmal boleh tolong cikgu tampakkan tong sampah kita semula di sini untuk memberi bumi kita ceria, untuk membuatkan bumi kita ceria, bumi kita sihat. Kalau kita gunakan tong sampah yang telah diasingkan, makanya sampah-sampah itu dapat diselenggara dengan baik. Kita tidak bercampur. Okey. Seterusnya Abang Akmal ialah kita semula sampah. Apa kepentingan dia, cikgu? Lagi sekali. Kepentingannya ialah kita kategorikan sampah mengikut tong-tong. Jika kaca, kita masukkan ke dalam tong yang berwarna jingga. Kalau kita masukkan kaca ke tong yang berwarna biru, kertas. Okey, akan mengundangkan nanti kalau pencampuran bahan. Sebab apa kita gunakan kita semula, murid-murid? Kerana barang-barang tersebut walaupun sampah, ia boleh kita semula untuk menjadi barang-barang yang lain. Itu pentingnya kitar semula. Sampah. Dan kalau macam tin yang ada minuman, kalau kita masukkan ke dalam tong sampah yang kumpulan kertas, jadi kertas pun basah, rosak. Jadi untuk menyelenggarakannya menjadi agak sulitlah, agak rumit. Okey. Seterusnya ialah gambar. Boleh menanam pokok. Macam cikgu cakap tadi, kita memerlukan oksigen daripada tumbuh-tumbuhan. Okey. Murid di rumah boleh lihat ya. Ada dua orang sahabat kita sedang menanam pokok ataupun sedang dia tengah membersihkan kawasan pokok yang ditanam di sekitar rumah. Okey, di rumah kita pun kalau sekiranya ada ruang yang sesuai, kita boleh tanam pokok agar bumi kita sentiasa hijau dan ceria. Mata kita pun sejuk memandang tumbuh-tumbuhan. Okey, di samping mengindahkan kawasan rumah, dia dapat memberi apa, Bagman? Ini cikgu, satu oksigen. Lagi satu pemandangan yang cantik. Dan sejuk. Okey, kalau kita orang datang pun cantik rumah, halamannya cantik. Okey, jadi tak adalah sampah-sampahnya. Okey, yang terakhir sekali Abang Akmal.
Apa tu aktivitinya? Ini cikgu, ramai ni remaja-remaja zaman sekarang ni suka berbasikal cikgu. Berbasikal, tapi Abang Akmal dan murid-murid di rumah, cikgu nak nasihatkan di sini berbasikal untuk aktiviti yang sihat. Okey, seperti yang dalam gambar ni, dia ke kedai dengan kalau dapat fokuskan di sini, dia menggunakan beg kitar semula lah. Yang mana beg yang kita boleh pergi ke kedai, tidak menggunakan beg plastik. Oh, ni nampak. Kan nampak tak di sini? Okey. Beg ni kita boleh kitar semula cikgu. Kitar semula. Okey, sebab kalau kita menggunakan plastik, mengambil masa yang lama untuk proses perebutan. Jadi untuk bergerak ke tempat-tempat yang dekat, murid-murid di rumah boleh menggunakan basikal. Kerana apa kita tak naik motor, kereta? Oh, nanti asap daripada motor, kenderaan tersebut boleh mencemarkan udara kita dan bumi kita menjadi apa kalau tercemar. Oh, nanti kita nak sedut oksigen pun kotor lah, cikgu nak tanya murid di rumah. Sekiranya bumi kita tercemar, apa akan jadi? Cuba dengar Abang Akmal, kawan kita nak jawab di sana. Siapa apa dia? Siapa tu nama dia? Aisyah Adibah cikgu. Aisyah Adibah. Dia cakap bumi apa? Bumi sedih cikgu. Bumi sedih. Pandainya Aisyah Adibah. Abang Akmal boleh tak buat muka sedih macam mana Abang Akmal? Muka sedih. Muka sedih. Macam ni buminya sedih. Okey, sekiranya kita tidak mengamalkan cara hidup yang sihat, tidak mengamalkan kebersihan, okey, bumi kita pun sedih kerana bumi kita ni semakin dimamah usia. Betul lah cikgu. So kita perlukan aktiviti kita semula, menanam pokok, berbasikal dan ada juga aktiviti-aktiviti yang lain. Okey, untuk kali ini kita belajar apa tadi di rumah? Bumi ceria cikgu. Bumi ceria dan sekiranya kita tidak menjaga dan memelihara alam sekitar, bumi kita menjadi sedih. Baik cikgu. Sebelum kita berhenti rehat ni cikgu, mungkin cikgu boleh berikan rumusan secara ringkas apa yang cikgu dah terangkan untuk segmen kali ini cikgu. Silakan. Okey. Kesimpulannya, kita mestilah menguruskan sisa-sisa buangan mengikut tong-tong yang telah diberikan, yang telah disediakan agar sampah-sampah tersebut boleh dikitar semula menjadi barangan-barangan terpakai yang lain. Oh, maksudnya dekat sini cikgu, ada sesetengah bahan kita boleh kitar semula lah cikgu. Ya. Wah, nak tahukah apakah antara bahan-bahannya? Semuanya selepas ini di dalam Prasekolah Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, murid-murid masih lagi menyaksikan Prasekolah bersama dengan saya, Abang Akmal. Cikgu Fatimah, ini dekat atas meja ni, apa semua ni Cikgu Fatimah? Okey, yang ada depan kita sekarang kat atas meja ni, murid-murid dapat lihat di rumah. Okey, semua ni ialah bahan-bahan yang telah dikitar semula menjadi sesuatu yang kita nak buat hari ini. Sebab apa tadi kita ada belajar, kalau nak buang sampah, buanglah mengikut tong-tong yang telah dilabelkan. Jadi macam murid di rumah dapat lihat, dan Abang Akmal boleh tunjukkan kat murid kita di rumah. Okey, pasu bunga hiasan yang dihasilkan dengan menggunakan botol pencuci. Ini cikgu. Cantik tak? Kreatifnya. Kan? Kita boleh letakkan alat tulis, kita boleh letak bunga hiasan ataupun bunga hidup pun kita boleh letak di dalam tu, Abang Akmal, dan membuatkan halaman rumah kita jadi cantik. Okey, seterusnya Abang Akmal, okey, cikgu akan perkenalkan bahan-bahan yang untuk kita buat pasu bunga hiasan. Dan juga boleh juga dijadikan sebagai tempat serbaguna. Okey, di sini cikgu sediakan keratan botol minuman yang telah cikgu sembur menggunakan cat. Okey. Kemudian cikgu ada beberapa di sini barang-barang perhiasan. Okey, yang kita gunakan sebentar lagi. Kita akan hiaskan mengikut kreativiti. Okey, cikgu ikut kreativiti cikgu, Abang Akmal, kreatif Abang Akmal dan murid di rumah mesti mempunyai idea yang lagi best, yang lagi kreatif. Lagi kreatif. Okey. Kenapa ni? Cikgu sediakan tali semua. Okey, tali ni
kita boleh buat macam cikgu dah siapkan di sini. Hasil yang cikgu dah siapkan menggunakan tin. Oh, ni tin. Tin. Okey, bila ada tin, kita boleh tanam pokok yang menggunakan air sahaja. Tidak menggunakan tanah. Jadi boleh jadi kita buat pasu hiasan di dalam rumah. Okey, yang ni juga selalu kita guna cawan yang Ni pakai cawan buang. plastik. Cawan plastik. Okey. Okey. Boleh dapat lihat kan cikgu letak batu-batu dan pokok hiasan. Nak letak pokok yang betul pun boleh Abang Akmal. Okey. Okey. Di sini cikgu ada hiasan lagi. Okey Abang Akmal boleh ambil salah satu daripadanya dan cikgu akan ambil satu untuk kita lakukan sesi hiasan bekas serbaguna ataupun pasu serbaguna kita. Okey, Abang Akmal boleh menggunakan gam. Cikgu sediakan gam. Yap. Okey. Pita pelekat, gunting. Okey. Jom Abang Akmal. Dah sedia ke? Dah sedia cikgu. Dah sedia. Okey. Okey. Abang Akmal boleh pilih yang mana Abang Akmal nak buat. Okey. Ingat di rumah, murid-murid di rumah, kalau nak menggunakan penyembur, pastikan ada orang yang lebih dewasa. Okey. Ini jangan buat main-main tau murid-murid. Kan. Ya. Ini takut nanti terspray dekat muka ke Mendatangkan apa ke. Mendatangkan bahaya. Jadi pastikan ada orang yang lebih tua, saya kata ibu bapa kita lah. Ibu Minta bapa tolong mereka untuk ni bantu kita. Bantu kita mendapatkan bekas yang telah cat. Okey, cikgu, jom cikgu kita buat. Okey, Abang Akmal boleh pilih apa yang Abang Akmal nak buat. Okey. Okey. Kalau Abang Akmal nak membentuk ataupun nak buat corak, boleh menggunakan pen, lukis pada kertas corak ni, kemudian gunting dengan berhati-hati, kemudian boleh tampal. Cikgu, Ya. sambil kita buat ni, saya pasti cikgu juga boleh terangkan apa lagi antara bahan-bahan yang kita boleh jadikan sebagai mungkin salah satu bahan daripada kita semula tu jadi satu produk yang orang kata craft tangan juga cikgu. Okey, craft macam ni tangan. kalau saya tengok kan. Macam di sini cikgu ada letak cawan. Okey, ini sebenarnya ialah bekas yogurt. Bekas yogurt. Tinggi sikit Okey, cikgu. bekas yang tu yogurt ada. penutup dia. Okey. Okey, ini dia punya botol bekas dia. Okey, kita boleh menghasilkan dua bahan yang di kita semula, iaitu bekas serbaguna. Boleh letak pen, boleh letak gunting. Okey, yang ni kita buat tempat letak cawan. Okey, kadang-kadang cawan kita ada wap air. Kita minum ais batu kan, dia ada air. Jadi bila kita letak situ dia menyerap. Sebab cikgu bulatkan di sini dengan hiaskan di sini dengan tali. Dengan tali yang cikgu bawa di sini. Okey, kita buat dia. Boleh hiaskan dengan pelbagai warna tali yang kita ada. Okey, Abang Akmal. Ya, wow, cikgu. dah ada mata. Okey, Dah ada. inilah dia salah satu aktiviti sebenarnya kita boleh lakukan di rumah bersama dengan abang-abang kita, dengan kakak-kakak kita, mahupun juga ibu bapa kita juga. Betul tak cikgu? Betul. Sekiranya cuti sekolah pun kita boleh jadikan dia satu aktiviti yang bermanfaat bersama keluarga. Betul. Kadang-kadang tu mak nak buang sampah kan. Kita mak nanti dulu. Kita nak tengok apa yang ada dalam sampah tersebut. Bukan kata kita nak sampah tu semua kotor. Bukan. Tak. Ada sampah yang kita boleh gunakan sebagai kita semula. Untuk kita semula. Okey, cikgu tampakkan kat sini. Hiasan bunga. Okey. Baik cikgu. Ada Ini kumbang. dia. Saya punya dah nak siap dah ni cikgu. Hai, cepatnya. Cantik. Sangat kreatif. Okey. Cikgu suka kalau ada bunga ada kumbang. Oh, betul kan? cikgu. Baru ada nampak menarik cikgu kan? Nampak menarik. Okey. Baik cikgu. Saya nak buat ni saya boleh guntingkan juga boleh, ke cikgu? Abang Akmal. Semua bahan di sini boleh digunakan. Okey. Ya. Cikgu, sambil-sambil kita buat ni juga kan cikgu. Saya pasti mungkin murid-murid sekali lagi kita boleh beritahu kepada mereka kenapa pentingnya untuk bahan-bahan terbuang ini kita boleh jadikan kitar semula, Cikgu Fatimah. Okey, penting kerana kita nak bumi kita sentiasa dalam keadaan yang bersih. Dan macam cikgu cakap tadi, sekiranya bumi kita tak bersih, penuh dengan sampah yang tidak diuruskan dengan baik, makanya bumi kita akan tercemar.
tercemar. Jadi dengan yang tajuk yang kita belajar hari ini ialah bumi hijau. Apabila sampah-sampah yang boleh dikutas semula, kita lakukan aktiviti-aktiviti craft yang kreatif macam ni, kita Betul. dapat menyelamatkan bumi kita daripada terus tercemar. Okey, Iya. kalau Abang Akmal dan murid di rumah dapat lihat, cikgu dah siapkan dengan anak murid cikgu di rumah. Yang ni Cikgu dah siap, cikgu? contoh-contoh anak murid cikgu buat di rumah, di sekolah lah, masa sekolah di kelas. Aha. Okey, kita boleh letakkan barang-barang yang ada kadang-kadang di atas meja tu Ya. bersepah sekiranya kita tidak menguruskan dengan baik kan. Betul. Okey, Cikgu, letakkan ya. sambil cikgu menerangkan tadi kan apakah antara kepentingan kita semua ini, saya Dah siap? siap dah cikgu. Boleh tunjuk kat kawan-kawan kita? 1, 2, 3. Nampak tak? Cantiknya. Siapa tu? Saya tak tahu juga. Saya mendapat inspirasi mungkin daripada saya juga. Nampak tak? Ada mata, ada hidung, ada dia punya misai dan juga 2 batang gigi, cikgu. Cantik tau. Sangat kreatif Abang Akmal sebenarnya. Sangat cantik. Okey, ini yang cikgu hasilkan. Yang Ya. cikgu hasilkan. Cikgu kan orang perempuan, mesti suka bunga. Bunga-bunga, Bunga-bunga, cikgu kumbang-kumbang. takkan kumbang-kumbang kan. Okey, ini yang cikgu hasilkan dan kita letak di sebelah. Okey, saya angkat yang ini Okey, ya. angkat yang tu kita letakkan kat bawah sini. Okey. Ini cikgu punya. Ya, yang ini cikgu dia Okey. punya topi. Boleh. Nampak saya punya. Dia kan serbaguna. Kita bandingkan. Okey. Ini dia. Yang mana lagi kreatif? Mestilah cikgu lagi kreatif. Nampak tak? Cantik, ada kumbang-kumbang bunga-bunga. Yang ini, dia dah macam satu watak. Watak animasi pun ada juga cikgu kan? Ada. Okey. Kita pulang kepada kreativiti masing-masing. Betul, betul. Okey. Baik, cikgu. Nampaknya kita pun dah sampai di penghujungnya. Mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk episod prasekolah kali ini. Silakan, Cikgu Fatimah. Okey, apa yang telah kita pelajari pada hari ini ialah kita kena menyayangi bumi kita. Betul. Kita kena hidup dengan gaya hidup yang lebih sihat dan positif, bahawa tidak semua barang-barang yang telah digunakan tidak boleh dikita semula. Ya. Jadi sayangilah bumi kita agar kita hidup pun ceria. Ya, dan ingat tahu murid-murid, jangan buang sampah merata-rata kan? Okey, betul tu. Ya. Jangan buang sampah di merata-rata ataupun tanpa melihat dulu Ya. dan Berfikir dan lakukan. lakukan. Baik, cikgu, sekiranya kalau ada guru-guru ataupun murid-murid kan nak buat bahan rujukan, dekat mana Cikgu Fatimah? Okey, murid-murid dan juga ibu bapa dan guru-guru boleh melayari Pelantar Delima KPM. Ya, baik cikgu, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Cikgu Fatimah di atas ilmu tersebut. Ya. Dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Du Zaimah. Baiklah, kalau nak tahu apa lagi yang menarik di dalam prasekolah, Ya. nantikan episod seterusnya. Saya Akmal Nazri, ingat lagi sekali, jangan buang sampah Merata-rata. merata-rata. Assalamualaikum, bye-bye.